Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتاب العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang dirahmati Allah SWT ya, pengurusi kita, Tuan Imam, Tuan Bilal ya, AJK Masjid serta para sahabat-sahabat jemaah sekalian ya. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana dengan izin Allah SWT ya, dapat sama-sama kita datang ke sini untuk berjamaah dan juga dapat meneruskan pengajian kita pada pagi ini. Dan kita memohon kerahmatan dan keberkatan daripada Allah SWT ya. Dan kita juga memohon supaya kita ini digolongkan di kalangan ahli syurganya insya-Allah ya. Jadi pada pagi ini kita melihat ya bahawa daripada kitab Bahtera Penyelamat ini iaitu kitab yang membicarakan ya tentang kehidupan seorang pendakwah ya. Yang kita dah tengok pada sebelum daripada ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda kan ya, iaitu orang mukmin itu yang ingin berdakwah dia ada berapa musuh kan, ada 5 kan ya. Kalau tuan-tuan ingat lagi tak? Jadi pada bulan lepas saya tak datang sebab saya tak dapat jadual kan, saya takut juga kan, datang-datang kan ada ustaz lain payah pula kan ada ya. Jadi yang ni saya dapat jadual dapat peringatan dari semalam kan tak? Tak apa, kita sambung lagi kan jadi kita ingat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan pada kita, al-mu'min itu baina khamsa syada'id. Orang mukmin itu diambang 5 musuh. Jadi kita dah bincang dah musuh yang pertama siapa? Apa itu musuh pertama? Orang yang nak berdakwah ni. Orang Islam beriman saja dia tak nak berdakwah, dia tak ada musuh. Dan dia duduk je kan time tiba semayang dia semayang kan tak? Tapi dia tak nak cerita pun pasal Islam kepada orang lain. Nah. Tadi kalau kita tengok ya, umat-umat yang terdahulu tak apa. Sebab kerja dakwah ni kerja Nabi mereka je. Mereka ni hanya dengar, taat dan buat. Ya. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berbeza. Mereka dengar, mereka kena faham, mereka kena buat dan mereka kena dakwah. Ya. Itu kelebihan kita tu adalah kena dakwah. Bila nak berdakwah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kita ada 5 musuh. Yang pertamanya dia mukminun yahsuduhu. Orang beriman yang sentiasa dengki pada dia. Lah ni masalah hati. Dah ya? Tu yang ni kita dah settle dah. Kalau tuan-tuan ingat, orang yang beriman ini dia ada 2 jenis. Yang pertama mukmin muttaqin, yang kedua mukmin asi. Nah. Mukmin muttaqin yang mana? Yang selalu kita dengar alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Ada juga orang yang beriman tetapi dia tidak beramal dengan amal soleh, bahkan dia sentiasa melakukan maksiat. Dia tak jatuh kafir. Nah, tetapi
Dia itu mukmin yang melakukan maksiat. Jadi kita nak keluar daripada golongan ni. Dah beriman pada Allah kan, dah beriman kepada apa dia ni, malaikat kan. Sebagaimana yang dalam hadis yang kedua daripada kitab Imam An-Nawawi, dia kata apa dia? Ada satu kisah yang mana Jibril alaihissalam datang tu kan, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril itu berpakaian serba putih serta rambutnya sangat hitam dan tidak ada tanda permusafiran padanya. Tak ada tanda-tanda dia penat, tak ada tanda-tanda tak. Pakaiannya putih betul. Rambutnya hitam, tak ada kena habuk-habuk apa rambut dia. Tak, dan duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dak. Bila merapatkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril ini menyatakan ikhbirni anil Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, dak, ikhbirni makna beritahu aku tentang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Islam itu ialah kamu bersyahadah. Nak kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu rukun Islam yang pertama. Jadi hadis itu merupakan hadis yang nak membincangkan bahawa itulah syariat Islam. Yang kedua, kamu dirikan sembahyang. Kemudian kamu tunaikan zakat. Kemudian kamu apa dia ni, puasa bulan Ramadan, dan kemudian nak haji bagi sesiapa yang berkemampuan. Maka lelaki tadi, mula-mula dia tak tahu pun itu Jibril kan. Sayyidina Umar, Nabi SAW dah tahu dah. Bila Nabi SAW beritahu sedemikian, dia kata apa dia? Sadaqta, sungguhnya kamu ini benar. Sayyidina Umar dan sahabat pun pelik. Tak, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Tak. Bila yang kedua, lelaki tadi tanya lagi, ikhbirni anil iman. Bagi tahu aku tentang iman. Tak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, sampailah rukun Islam yang 6. Tak. Yang akhir sekali, lelaki tadi iaitu Jibril alaihissalam pun menyatakan apa dia? Ikhbirni anil ihsan. Tak. Jadi dia kata bagi tahu aku tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi dan sesungguhnya dia kata sungguhnya kamu beribadah kepada Allah seperti mana kamu melihatnya. Dan sekiranya kamu tak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Jadi kita ni nak membina seorang Islam, seorang mukmin yang muttaqin, kita kena ada 3 benda ni. Apa dia? Islam, iman, ihsan. Sebab itu kalau orang tu beriman saja, dia beriman, dia tak sembahyang, dia tak jadi muttaqin. Dia jadi mukmin tetapi dia maksiat. Tak sembahyang, maksiat. Lepas tu tidak berakhlak. Sebab itu rukun Islam ini, yang 5 ni kita belajar dalam bab muamalat, dalam bab fiqh. Banyak fiqh kat sini. Ilmu fiqh lah. Kita ada fiqh solat, kita ada fiqh munakahat, kita ada fiqh jinayah, kita ada fiqh muamalat. Kita banyak fiqh. Kita ada fiqhul hajj, fiqhul saum, fiqhul jihad. Kenapa disebut fiqh? Fiqh. Kenapa disebut fiqh? Fiqh ini adalah sesuatu yang seseorang itu dapat memahaminya, kan? Dan seseorang itu dapat apa dia? Dia dapat memahami dengan sedalam-dalamnya. Kalau dikatakan fiqhus solah, dia bukan saja berilmu, tetapi dia memahami. Sebab orang yang tak belajar fiqh solat, dia sembahyang solat, dia solat ikut dahnya. Orang tak belajar bab fiqh puasa, dia tak faham tentang puasa, dia puasa hanya lapar dan dahaga. Dia tak belajar tentang fiqh hajj, dia pergi haji, berkemampuan, banyak duit. Sebab kenapa pergi haji? Sebab banyak duit. Orang pergi haji nak dapat haji mabrur. Haji mabrur ni apa? Haji yang dapat menambah baik, dapat menambah kesolehan. Tetapi dia tak, kadang-kadang orang tu dia tak tengok benda perkara tersebut. Okey? Dan bila kita pergi kepada ini, dipanggil bab fiqh Islam tadi. Fiqh. Fiqh muamalat. Apa dia?
bab jual beli. Fi'il muamalat. Dalam jual beli ada pula jenis-jenis jual beli kan. Sebab tu Islam tu lengkap. Tiba-tiba tak nak mengaji. Orang mengajar fiqhus solat. Solat ni aku lama dah. Sebab itu kita tidak menjadi faqih. Nah, di dalam solat ada tak unsur-unsur keimanan ataupun unsur akidah? Kena ada. Sebab tu kita sembahyang kenapa? Lillahi ta'ala. Bukan sembahyang kerana aku orang Melayu. Bukan sembahyang kerana aku dah ada masa. Bukan kerana sembahyang subuh. Tak. Kerana hari ni aku dapat bangun awal sikit. Bukan. Nah. Jadi yang ni pun nak kena belajar. Iaitu percaya. Yang pertama, percaya, yakin kepada Allah. Nak belajar af'alullah. Belajar af'alul ibad. Belajar sifat Allah. Belajar nama-nama Allah. Ataupun dipanggil ma'rifatullah. Tiba-tiba orang mengajar ilmu tauhid tak nak datang. Berapa tak datang? Payahlah ustaz nak faham. Nak. Ada wujud, ada kidam, ada bakak. Payah. Habis tu kita membiarkan diri kita dalam kejahilan. Bahaya. Tak sembahyang. 40 tahun dah sembahyang. Tengok-tengok tak ada markah sembahyang. Kenapa? Sebab dalam sembahyang dia duk belajar solat masa tingkatan darjah 1 dulu. Nah. Jadi itu yang kedua. Nah, kita sembahyang ni kenapa? Kerana Allah. Nah, dah kenapa lagi sembahyang? Malaikat dah tulis tu. Nah, dah kenapa kamu sembahyang? Kenapa kamu buat ibadah yang lain? Dalam kitab memang dah sebut dah. Dalam Al-Quran, aqimus salah. Aku kena yakin. Nah, walaupun lepas sembahyang ni dah tak dapat pun kata sembahyang ni dapat rezeki lebih kan? Nak tengok-tengok lepas sembahyang kita tengok bawah tayar tak ada apa pun. Nak kata rezeki lebih. Ya? Sebab benda ni tak nampak kan. Benda yang nampak ini dia akan mengalami zaman fana'nya. Kan? Kalau benda yang tak nampak, contohnya macam syurga. Kita masuk tu dalam keadaan kekal abadi. Nah, kekal tu bahasa Melayu. Abadi tu memang kekal juga. Tapi dalam bahasa Arab. Ya tak? Orang Melayu kan dia suka apa? Nah. Dia suka tambah dan takkidkan. Seperti masjid jami'. Masjid tu tempat sujud. Kalau dalam bahasa Arab, jami' tu memang masjid. Nah. Kan? Kalau jami'ah, tambah tak je belakang jadi universiti. Kan tak? Dah, kenapa lagi kita semayang? Kenapa kita buat ibadah lain? Sebab ada dalam kitab. Dah, kenapa lagi? Sebab Rasul suruh. Dah, nak yakinkan bahawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi suruh. Dan Nabi suruh kenapa kamu buat? Sebab aku dah bersyahadah. Nah. Dia ada juga orang ni hanya nak merujuk Al-Quran. Dalam Al-Quran tak ada sebut pun pasal aurat contoh. Dah. Kenapa kamu tidak merujuk kepada hadis? Kan? Dia kata dalam Al-Quran tak ada pun berdosa. Orang tak pergi sembahyang Jumaat tak ada pun kena. Nak, pelik tak? Tak payah sebut siapa tak pergi solat Jumaat itu adalah berdosa. Tak payah sebut. Sebabnya Allah SWT dah kata dah secara umum. Innal ladzina kafaru. Orang yang kufur. Balasannya azab. Jadi kufur tu yang dia kena faham. Apa makna kufur? Apa makna maksiat? Nah. Jadi gitu. Dah, kenapa kita buat ibadah? Kerana kita telah telah ditakdirkan menjadi orang mukmin. Bersyukurlah. Dah, kenapa lagi? Kalau nak habiskan dalam bab rukun iman tadi. Tak, sebab di hari kiamat besok ada hari pembalasan. Yang menyelamatkan seseorang dari sudut amalannya adalah setakat mana solatnya khusyuk. Kalau solat dah khusyuk, tak dapat menyelamatkan kita. Tak, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT berkata apa dia? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dah. Sebab tu solat tu nak kena belajar. Solat ni daripada tadika. Belajar dah ustaz. Lepas tu masuk
kafar belajar pula. Nah, solat ini akhir sekali kita nak dapat jawapan, iaitu kita nak dapat jawapan apa? Kenapa kamu solat? Satu je jawapan dia, nak dapat redha Allah. Sebelum ni kita kenapa solat? Sebab itu perintah Allah. Kenapa solat? Sebab nak dapat pahala, tak nak masuk neraka. Betul tak? Betul. Tetapi kita upgrade kefahaman kita. Akhir sekali kenapa kamu solat? Nak dapat title redha Allah. Bila dapat title redha Allah, kita sibuk kok mana pun, kita mengantuk kok mana pun, kita akan datang. Kenapa? Sebab yang kita nak kejar itu redha Allah. Nah, radhiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khasya rabbah. Kalau hurai ayat tu, siapa tak sembahyang, dia tak takut pada Allah. Nah, jadi bila tak takut pada Allah, Allah tak redha kat dia. Jadi sebab itu permulaan bagi apa segala semua sekali ini, jaga solat. Nak jaga solat itu, jagalah ilmunya. Nah, kalau kita tanya bab solat, nak rukuk itu sunat ke rukun? Ada juga yang jawab sunat. Nah, sebab tu dalam kitab Muniyatul Musalli, syarat sah salat, iaitu mengetahui kaifiyat. Kaifiyat ini adalah cara solat. Kalau seorang itu, dia kata yang rukun itu sunat, dia pun solat, maka solatnya tidak sah. Kita kata cuba bezakan. Angkat tangan ketika takbiratul ihram, sunat ke wajib ataupun rukun? Dia kata angkat tangan itu wajib. Kalau gitu dah apa pula bagi orang awam? Sebab sunat dia kata fardu, tak apa. Tapi kalau hak fardu dia kata sunat, maka solatnya tidak sah. Jadi nak tahu sunat ke fardu, kena datang dengar. Jadi nak datang dengar ni kadang-kadang tak, oh lah ustaz ni ngajar ngantuk tak. Ngantuk tu ujian. Penatnya badan nak balik apa semua sekali dah. Sebab sekarang ini, di antara kelemahan umat Islam adalah tidak suka untuk belajar. Lalu tindakan mereka itu melulu. Kan? Bagai yang kes baru tak? Yang 16. Apa dia ni? Enactment tu tak? Dibatalkan. Dia pun huraikan. Kan? Bila huraikan, dia ni seorang profesional. Orang pun terpengaruh. Yang dia huraikan, dia rujuk pada apa? Jadi kalau tuan-tuan tengok, hebatnya. Kalau ada lawyer ke hakim ke dalam ni. Hebatnya undang-undang persekutuan sampai boleh kontrol Al-Quran dan Sunnah. Sepatutnya undang-undang persekutuan itu dikontrol oleh Al-Quran dan Sunnah. Nak tunjukkan bahawa kita ni selama merdeka ni kita dihina, umat Islam ni. Jadi undang-undang persekutuan boleh menilai apa yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Dia pun kata pula enactment tu bukan daripada Allah, maka boleh dibatalkan. Maka dia backfire. Waktu orang kata tu, kenapa? Kalau enactment itu yang bukan daripada Allah, undang-undang persekutuan apa bukan daripada Allah, kenapa kamu tak batalkan? Jadi kalau kita ni orang Islam, kalau ada pertindihan, ada benda tak betul, cuit baru je, jom aku nak betulkan, jom kita bincang sama-sama. Tak jadi masalah. Tapi bila diketahui oleh umum, sedangkan benda itu merupakan benda yang penting, dan kita kena huraikan hukum Islam ni, fiqh janayah. Dia bincang hukum Islam ni ada berapa dalam fiqh janayah? Yang besarnya ada undang-undang hudud, ada undang-undang qisas, ada undang-undang takzir. Jadi yang dibincangkan enactment tu adalah undang-undang takzir. Maka dalam Islam adalah membenarkan pihak pemerintah untuk melakukan undang-undang takzir. Untuk apa dia? Kemaslahatan ummah.
Nah, jadi dibenarkan. Tiba-tiba dihapuskan undang-undang ta'zir. Sebab itu adalah daripada apa dia ni? Al-Quran, daripada syariat Allah. Tiba-tiba yang menghurainya adalah orang-orang liberal. Nah, tak betul lah. Lepas tu kita buat apa? Mula-mula kita kata teruknya tak, kesian kat Islam. Jawapannya bukan nak situ. Apa tindakan kita? Nah, apa tindakan kita? Sebab sekarang ni kadang-kadang tindakan seseorang itu, dia bergelar dia Islam, tindakan dia apa dia? Nah, komplain je, tapi tindakannya tak ada. Nah, kalau kita tanya hari ni, apa undang-undang hudud? Apa undang-undang kisah? Orang Islam yang duk ada hari ni, berapa ramai yang tahu? Nah, apa undang-undang hudud? Saya tak tanya tuan-tuan sebab saya tahu dah, tuan-tuan tahu. Nah, undang-undang hudud tu hak siapa? Undang-undang hudud tu hak Allah. Berapa ada undang-undang hudud? Ini berlaku perselisihan di kalangan 4 mazhab. Ada kata 6, ada kata 8, ada kata tak banyak. Tapi yang disepakatinya syirik. Siapa yang syirik? Termasuk dalam undang-undang hudud. Hari ini orang yang syirik pada Allah, orang yang murtad, undang-undang persekutuan boleh buat apa? Nah, ada tak dalam tu? Nak tunjuknya bahawa Islam ini, syariat Islam ini diperkotak-katikkan. Nak. Bila cakap macam ni, tuan-tuan kena ingat. Ni cakap pasal Islam. Jangan pula duk kata ni politik apa semua sekali tak. Kesian kat orang kita tak. Cakap sikit, nak memperkenalkan Islam, tak apa ni, tak kena dengan dia. Tak. Dia kata ini dipolitikkan. Undang-undang hudud, kisah dan ta'zir. Wajib tak kita laksanakan? Hukumnya wajib. Macam mana ni? Orang nak buat undang-undang dari sudut bab faraid. Mengikut faraid itu hukumnya wajib. Tapi pandai-pandai pula nak bagi sama rata. Dia ambil hukum mana? Nah. Dalam Al-Quran kata dah, orang lelaki dapat berapa, orang puan dapat berapa. Dah, ibu, kalau dia ada anak lelaki, berapa dia dapat? Ayah. Nah, itulah. Tidak bersyukur menjadi orang Islam. Tiba-tiba harta banyak nak bagi sama rata. Ambil hukum mana tu sama rata? Dalam Islam dia tak nak sama rata. Dia nak adil. Adil tu apa makna? Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Sebab itu kalau bab faraid ni tak jelas banyak nak. Saya kata, Ustaz, saya ada 7 orang adik-beradik. Saya nak bagi sama rata. Awak ambil hukum mana? Saya nak. Kan? Allah SWT bagi tahu dah. Dah kenapa pula dia lelaki tu tak dapat banyak. Perempuan kita dapat sikit. Sedangkan kita dulu yang jaga bapak kita, yang jaga mak kita tak. Kamu nak lawan Islam? Orang yang terima lelaki ini sebab dia bertanggungjawab besar. Tapi ada juga orang tak faham. Aku anak lelaki, aku dapat banyak. Tetapi kalau ada anak saudara dia, orang lelaki ni, yang nak bayar yuran apa, sebab dia dapat banyak, dia yang kena tanggung. Ini dapat harta pusaka lagi, aku dapat hak aku. Berdosa. Tak. Sebab ada habis belajar dengan ada harta pusaka. Tapi tak nak belajar. Tak naklah aku belajar ni dapat 1/2. Kan? Ini dapat ni. Tak nak. Belajar bab matematik. Jadi engineer. Belajar engineering. Matematik engineering. Elok-elok pula. Nah. Ada lagi nak bagi harta pusaka tu sama rata. Lepas tu ada pula hak jenis menolak. Aku tak nak cara. Ada, kamu ambil je lah. Tak, bahagian aku. Kok mana-mana pun proses dia kena bagi dulu harta pusaka tu. Kita nak bagi bahagian kita, kat mana bahagian kita? Nah, kalau ada tanah 10 hektar,
Bagi. Dia pun dah kata awal-awal, aku tak nak cara lah. Serabut aku dah banyak dah harta kat KL. Sombong cakap tak. Dia bukan masalah berapa banyak. Itu adalah amanah yang Allah uji kita. Yang kita nak ambil mudah untuk tidak bercara. Ni sebab saya jumpa masalah ni. Kritikal tak? Ya? Saya dah bagi dah bahagian saya. Saya tanya, kat mana bahagian awak? Nah, corner tu ke, corner ni ke, corner. Kena. Nak milik kita ni, kita kena jelas dulu. Ni, corner sebelah kanan ni, hak aku punya. Tetapi aku nak bagi semua. Kepada mak, kepada apa. Baru sebut. Ni tak tahu bahagian mana, tak apa aku tak nak cara. Lepas tu mulalah kata undang Islam ni tak adil, undang Islam ni tak. Sebab tak kena cara. Gitu juga undang-undang takzir. Dah, kalau kita pun ada banyak undang-undang takzir. Lampu isyarat ada sebut dalam Al-Quran. Ada tuan-tuan sebut ya ayyuhallazina amanu. Nah, inna lampu isyarat merah, hijau, kuning. Ada sebut. Dah, kenapa dia jadi undang-undang? Tak, sebab undang-undang hudud hak Allah, undang kisah hak manusia. Undang takzir adalah hak pemerintah. Jadi pemerintah untuk nak menjaga masalihul mursalah, kepentingan orang-orang awam, maka dia boleh membuat apa-apa undang-undang selagi tidak bertentangan dengan hukum syarak. Hukum liwat, orang liwat dibatalkan. Lepas ni tak apa nak melibat. Nah. Maknanya akan timbul tak? Kan? Tuan-tuan bacalah sendiri. Tak? Sebab saya nak cerita pasal ni. Kan tak? Kan? Jadi kita ni ingat. Dan kalau semayang tadi apa? Iman, Islam dan ihsan. Kalau kita sembahyang tanpa ilmu ihsan, tanpa ilmu akhlak, tanpa ilmu tasawuf, macam mana? Berdiri pun bergerak-gerak bagi orang yang tak, yang sihat tak, bahagian sakit tak apa, dia ada bahagian dia. Kan, dia ada cara dia. Duk main janggut lah, duk tengok jam lah, duk tengok yang baru buat ni lah. Tak, Nabi SAW kata apa? Seorang yang sembahyang, dia kata bila pandangannya melihat ke kiri dan ke kanan, ketahuilah pandangannya telah dicuri oleh syaitan. Apa maksud Nabi? Bila dia pandang ke kiri ke kanan, dia pun jumpa satu bang. Al-Quran ni jenis baru. Sebenarnya setan yang duk tarik dia tu. Kamu tengok lagi keluaran mana? Kamu nak cari mana ni? Nak beli mana? Mulalah. Tak, sehingga lupakan Allah dalam solatnya. Ya? Dan orang yang sembahyang tak ada ilmu tasawuf, tak ada ilmu akhlak, tidak berakhlak dengan Allah. Nah, bacaannya ikut dan sekali. Baca Fatihah tak betul. Tahu dah baca Fatihah tak betul, tak nak belajar, sombong. Besok cek-cek kan, aku duduk sembahyang 40 tahun tapi tak ada markah apa. Sebab Nabi SAW bagi tahu sendiri. Yang solat itu yang membantu seseorang yang dapat masuk syurga tanpa hisap, solat yang khusyuk. Bukan solat ikut dan. Tak, sebab saya pun pernah dengar, tapi bukan masjid ni. Kan, dekat beberapa tempat saya mengajar kitab Muniatul Musalli. Tak. Orang pun tanya, Ustaz Tengku mengajar apa? Bab semayang. Allah, Ustaz Tengku ni dah habis-habis bab semayang. Saya kata lah apa? Tapi kita lihat juga. Tak, bila dia jadi masbuk, patut ada faham masbuk ni berlaku pada rakaat pertama. Tak, masbuk ni berlaku pada tiap-tiap rakaat. Tak nak belajar. Masbuk ni berlaku pada tiap rakaat. Betul? Selagi mana dia tidak ada kesempatan untuk menghabiskan Fatihahnya bersama imam, walaupun rakaat yang seterusnya, imam tu baca laju sangat. Sebab hari ni saya pun tengok ada orang beranggapan masbuk itu hanya berlaku pada
Rakaat pertama. Lepas itu kalau imam baca laju pun, contohnya standard kita Fatihah seminit. Tiba-tiba rakaat kedua, imam itu membaca 30 saat. Sebab tu kena belajar. Masbuk itu bukan orang datang lewat. Tapi bila kita tanya masbuk tu apa? Orang yang datang lewat sembahyang. Kalau dia datang lewat pun, imam baca surah Al-Mulk 30 ayat. Dia takbir Allahu Akbar, dia sempat lagi menghabiskan Fatihahnya. Dia bukan masbuk. Dia muafiq. Ada juga orang masbuk, dia datang, imam tak rukuk lagi, dia pun angkat. Dia pun takbir Allahu Akbar. Dia selepas takbir, imam pun rukuk Allahu Akbar. Imam kata dia menghabiskan bacaan Fatihahnya. Sebab dia dah tarah masbuk. Sebab dia tidak mencukupi masa untuk menghabiskan Fatihahnya sebelum imam rukuk. Tiba-tiba dia habiskan bacaan Fatihahnya, imam dah bangkit daripada rukuk. Imam nak turun sujud, baru dia rukuk. Dia tak dapat rakaat tu. Sebab orang masbuk, bila imam rukuk, dia kena rukuk. Tapi bila tambah, kalaulah dia tu berada pada rakaat yang kedua, dia tambah 1 je. Sebenarnya dia kena tambah 2. Dia masbuk, imam rukuk, dia tak rukuk. Dia tak dapat rakaat tu. Bila tambah rakaat tak cukup, sah tak semayangnya? Tu kena belajar. Bukan tuan-tuan dah belajar dah ni. Bagi tuan nak belajar. Bila dia muafiq, dia duk kerja juga dah. Dia muafiq, tetapi imam tu baca surah tu pendek. Dia duk baca juga Fatihah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak tahu hukum mana, tak tahu makhraj mana tak. Tak tahu sifat huruf ke mana, tasydid ke mana. Imam rukuk, dia muafiq. Muafiq itu dibenarkan untuk menghabiskan Fatihahnya dan tidak tertinggal dengan imam. Berapa rukun? 3 rukun yang panjang. Dalam solat ada rukun panjang, ada rukun pendek. Dan dia muafiq, bacalah Fatihah elok-elok. Tapi jangan sampai tertinggal 3 rukun yang panjang. Rukun yang panjang tu apa dia? Tak pasal masuk bab fiqh nak. 3 rukun yang panjang tu apa dia? Rukun yang panjang dalam solat tu apa? Perbuatan kan? Okey. Yang fi'li Rukun yang panjang adalah qiyam. Yang kedua rukuk. Yang ketiga sujud. Jadi sebab itu bila kita belajar bab-bab gini tak, ataupun kita kata tasyahud, rukun tak? Tak. Asyhadu an la ilaha illallah pada tahiyat akhir. Kan? Kita pun tanya berselawat ke atas Nabi, rukun tak? Rukun. Berselawat ke atas keluarga Nabi, rukun juga dia kata. Jadi bila kita solat, kita tahu mana rukun. Kalau contohnya kita nak terkentut, kita jadi imam pula tu, sampai Allahumma salli ala Muhammad, terus bagi salam. Sebab rukun dah settle. Sebab ni pernah berlaku dekat satu tempat. Dia ni jenis imam apa? Bukan imam lantikan. Ni imam tolakkan kita panggil. Tak ada imam pun tolak dia. Semayang asar. Tiba-tiba dia pun solat di rakaat terakhir kan. Lepas dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang pun tanya, Tuan Haji, kenapa Tuan Haji tak wirid, tak apa dulu? Saya dah terkentut tadi, dia kata. Terkentut bila? Sebelum bagi salam. Selepas selawat tak? Selepas selawat dah. Lepas tu, saya sempurnakanlah. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Tengok. Penting tak ilmu?
Jadi bila tahu begitu, kalau satu masjid kena solat balik. Mana boleh mengikuti imam yang telah batal? Nah, jadi kat situ satu surau, semua kena solat balik. Nah, jadi begitu juga berlaku satu ketika, imam, tu terbatal. Kenapa terbatal? Bukan tidak meripati rukun, tetapi telah tidak mengikuti satu syarat sah. Imam tengah sembahyang, kucing pun datang, kucing pun sembuh. Kencing dekat jubah imam. Rukun okey, tetapi syarat sah salat adalah bersih badan, pakaian dan tempat. Imam pun tak berhenti, tuan-tuan. Makmum dah nampak dah. Jadi pada masa tu saya ada. Yang mana-mana nak balik, datang balik. Kita kena solat balik. Sebab makmum yang nampak dia mengikuti imam telah pun batal. Batalnya bukan sebab tidak menepati rukun, tetapi tidak menepati syarat sah solat. Sebab yang tentukan sah solat ni tidak sah adalah yang pertamanya syarat wajib. Dia bukan Islam, pergi sembahyang, memang tak sah. Syarat wajib kan? Balik, berakal, orang gila sembahyang. Dia ikut orang gila sembahyang. Ni pernah berlaku. Dekat Indonesia, satu kisah. Golongan NA dengan Ahmadiyah. Nahdlatul Ulama kan, bila nak pergi ke Jakarta, dengan Ahmadiyah ni dia singgah satu masjid. Ahmadiyah tak nak jadi imam kerana merendah diri. Nahdlatul Ulama pun tak nak jadi imam. Tak apalah, kamulah jadi imam. Yang ni pula kata kamulah jadi imam. Tiba-tiba naik seorang jadi imam. Orang tu pakai biasa-biasa, pakai seluar jin apa dan sebagainya. Siap semua solat. Dah. Kawan tu pun keluar. Yang orang yang daripada Nahdlatul Ulama dengan Ahmadiyah ni keluar, tanya kedai makan kat situ. Tadi lelaki tu siapa dia? Maka orang kedai makan tu kata dia seorang yang mental. Sah tak solatnya? Syarat wajib tak lepas. Syarat sah? Okey. Rukun? Okey. Sebab dia rukuk semua okey. Dan apa implikasinya? Kena solat balik. Penat tak? Tu satu hari saya dekat Kemboja. Salah satu masjid dekat Puchong hantar mesej kat saya, imam dia. Ustaz, kami dah buat solat raya. Tapi imam tu terlupa untuk takbir tu. Takbir yang 7 kali, 5 kali tu tak? Saya pun jawab, solatnya sah. Dia pergi solat balik. Sebab takbir subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar tu sunat. Tapi dapat kat orang Melayu ni, sebahagiannya bukan semua. Benda yang sunat itu dikatakan wajib. Sembahyang raya, imam lupa nak baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Yang makmum jangan duk komen. Solatnya sah. Sebab takbir tu pun sunat. Saya sibuk masa tu, duk cara ke lembu kan. Saya pergi buat korban. Tak sempat nak jawab. Dia pun kata dah, kami dah solat balik dah ustaz. Gitu juga imam terlupa baca kunut. Tak sah. Tapi kalau imam itu meninggalkan rukun khutbah, dia tak perhati pula. Tiba-tiba imam tak kata ittaqullah, tak berpesan dengan bertakwa. Itu rukun khutbah. Dia tak petikaikan pula.
Ataupun imam baca Fatihah silap. Nah. Fatihah silap. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Salah? Kan? Dan tuan-tuan duk belajar apa kena baca? Bismillah. Bukan Bismillah. Ini kita kena cek. Alhamdulillahi kita tak boleh baca Alhamdulillah. Kena baca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabb. Kalau baca lah sekali, kita pergikan pula. Tak. Huruf hak pula kita bagi bawah. Berlaku pertambahan huruf. Jadi dua hak. Satu dimatikan, satu dihidupkan. Siapa suruh? Nak. Ghairil maghdu. Ada setengah maghbu. Nah. Kita kira kita 6 harakat. Mak lazim apa? Kalimi musaqqal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ni dah baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cukup tak 6? Saya dah baca Fatihah Ustaz sejak tadika lagi. Tak payah nak belajar. Kan? Bab sembahyang. Ada juga orang yang tertinggal rukun. Dah lebih dah 3 rukun yang panjang. Dia ikut imam lagi. Sedangkan solatnya telah batal. Ada juga. Dalam solat nak khusyuk, jangan kacau orang lain. Mentang-mentang orang kata tak baca Fatihah tu biar. Imam Syafi'i kata berlafaz, bukannya meninggikan suara. Kadang-kadang dia tu jadi makmum. Dia baca Fatihah dengan lagu pula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam pun terganggu. Imam pun kadang-kadang, kau imam ke aku imam ni? Tak. Hukumnya makruh. Ketika dia membaca Fatihah dalam keadaan dia mengganggu orang sebelah. Imam Syafi'i kata cukup dengan kumit mulutnya. Untuk kita ajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh kesan makhraj tu keluar. Masih ada lah. Tak, kadang-kadang terganggu. Kadang-kadang saya terkena ditakdirkan semayan orang macam tu. Siap lagu pula tu. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita regak Bismillahirrahmanirrahim. 2-3 kali ulang. Sebab kita nak cek kita punya makhraj. Tak. Okey. Jadi sembahyang tanpa ilmu tasawuf tak khusyuk. Ilmu tasawuf itu diajar di dalam bab ihsan tadi. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nah. Kita tak malu bacaan kita tu tak tu. Nah, ikut dan je baca. Orang mengajar tajwid tak nak datang. Kenapa? Sebab kena baca. Dah memang dah. Sebab tu guru tu nak dengar cara kita baca. Sanggup lagi ngaji dalam YouTube. Nah. Dalam YouTube tu betul dah orang ngajar. Kita nak ikut tu ada seni-seninya. Nak. Kena talaqi. Sebab ada orang yang dengar. Kalau mengaji dengan YouTube, YouTube dengar tak? YouTube pun betul. Mun salah ni. Macam molek. Nah. Bukan ala-ala. Ala-ala. Ala juga ala. Alahannya dia.
Orang duk baca alhamdu. Bismillah. Bismillah. Bisanya milah. Nah, orang kata bis. Ab. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mulut. Ni duk baca Quran, lorak Terengganu ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah. Sempurnakan sifat huruf. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim. Nah. Oh, senang cerita. Tuan-tuan nak apa? Tuan-tuan selalu ada. Nak. Jadi hak mana yang tak ada, kita tolong ajar dia. Nak. Yang tuan-tuan lah ajar dia. Ni aku dengar gitu, ustaz tu ngajar tajwid lagu ni. Nah. Maka kita akan jadi pendakwah. Tu duduk baca ayat juga kan. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Tak sampaikan pun. Kita pernah tak cek bacaan isteri kita? Kalau isteri ustazah tak apalah dia nak cek kita pun. Tak, dia dah kira ustaz ke ustazah taibat bacaan. Ustaz-ustazah ni bukan dia menguasai semua ilmu. Nah, kadang-kadang kita ustaz dari sudut fiqh, bini tu daripada qiraat. Dengar dengan dia. Kalau tidak belajar, maka kita kena test. Nah, ni asyik duk ajak pergi Jaya, pergi Lotus je. Nah, bacaan doktor. Anak, kena cek dah bacaan dia? Kena cek. Nah, kena cek tuan-tuan. Walaupun anak Al-Hafiz. Nah, saya bukan Al-Hafiz. Anak Al-Hafiz. Tapi saya cek bacaan dia. Baca depan apa? Nah, sebab Al-Hafiz ni, kok muda-muda ni, nah, kematangannya dia kurang. Dia asyik nak menghafal je. Nah, sebab tu guru dia dekat pusat Hafiz ni dia ada hafazan dulu. Lepas tu dia kelas. Apa dia ni? Nah, kelas tajwid, kelas apa tak? Kadang-kadang tajwid tu tak betul tak? Tapi betul Dan imam-imam ni kena jaga. Nah, ada anak saya seorang tu tak nak pergi semayang dekat surau tu. Saya kata kenapa tak pergi? Nah, kita kena pergi solat. Imam baca tak betul bah. Nah, hari tu solat tarawih kan, masing-masing baca surah tinggi-tinggi kan. Balik dia kata, bah, setiap rakaat imam tu salah baca surah. Dah kenapa tak betul kan? Sebab aku duduk kat belakang lah. Nah, jadi kita kalau dah ingat surah yang tinggi-tinggi, baca je lah surah Muqaddam. Nah, tak jatuhkan pun standard kita tarawih. Nah, kan? Kalau nak sangat baca gitu, buka Quran. Tunjuk. Mana boleh ustaz buka Quran? Ada tak syarat-syarat membatalkan Al-Quran? Buka Quran? Tak ada kan? Tengok mesej boleh. Tapi tak boleh bunyi. Jangan baca mesej. Nak? Tiba-tiba tengok mesej. Tapi janganlah tengok. Sebabnya tidak khusyuk. Solatnya tiru. Tapi sah tak solatnya? Solatnya sah. Tapi tak ada markah. Nak, seperti budak lah. Pergi sekolah. Nak ambil attendance dia. Tapi tak belajar. Pergi 300 hari. Tapi tak belajar. Pergi duduk khayal. Bodoh kau. Nak, time pressure tak boleh jawab. Supaya juga orang datang sembahyang.
Tapi tak khusyuk. Duk khayal. Allahu Akbar. Ni hari Sabtu ada berapa kenduri? 5 kenduri. Nak pergi mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi. Siap planning. Nak pergi mana dulu? Mula-mula pergi Kelang dulu. Lepas Kelang pergi Melaka. 5-5 nak pergi. Siap planning dalam solat. Dah? Okey. Ini buku ni pun tak tahu mana. Dah? Jadi bab solat tu tolong jaga. Settle bab solat. Sebab itu dalam solat, sebab itu ada orang yang nak pisahkan antara ilmu tasawuf dengan ilmu fiqh. Boleh tak? Jawapannya tak boleh. Ada orang kata dah, oh aku belajar ni ilmu hakikat, kamu belajar ni kulit je. Bapa mu tak ada kulit ke? Nah, dia jalan dengan hati dia saja ke apa? Ni ada kesombongan. Orang-orang yang belajar ilmu tasawuf tapi dah habis. Dia duk kata hak dia je tu. Allah tak tengok dak luaran kita. Allah tengok hati kita je. Tu sembahyang Jumaat kat rumah tu. Nah. Dengan tasbih dia tak habis-habis. Tapi Fatihah dah betul. Nabi ajar kita kan baca Fatihah kan? Nabi ajar tak berakhlak. Dan ada orang yang terus terjun kepada bidang tasawuf. Nah, sebab seorang tok guru tu kata apa? Kita dalam Islam ni seperti tangga. Nah, tangga yang pertama ilmu akidah, nak kena betul. Ma'rifatullah. Lepas itu, daripada ma'rifatullah tadi, kita realizekan kepercayaan kita itu dengan beribadah. Dengan solat. Solat kena betul apa dan sebagainya. Yang akhirnya adalah ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Jadi ada orang tu lompat terus. Nah, lompat pakai kain pelekat. Kain pelekat sempit, jatuh debok. Nah, ada syekh yang tak faham ilmu tasawuf sesat ni. Nah, kenapa tak pergi solat Jumaat? Dia pun huraikan. Kan kita solat itu kerana nak zikrullah. Kita pergi solat Jumaat ni terganggu sebab ada orang sebelah. Maka kita buat suluk dalam kelambu. Itu lebih dekat dengan Allah. Nabi ajar lagu tu ke? Fatihah tak betul tu. Fatihah Allah tak tengok pun kita baca. Allah tengok hati kita. Ni. Nah. Ada. Hari tu saya tegur. Nak sebut la ilaha illallah tu biar betul. Sebab dalam kaedah bahasa Arab, la itu harful nafi. Dia kena sebut 2 harakat sekurang-kurangnya. Ni dia sebut apa? La'i. La ilaha illallah. La'i. Daripada harfun nafi menjadi harfu apa dia? Litakkid. Nah. Lam ni banyak. Lam mulai takkid, lam mulai ta'lil. Kan? Siapa yang disebut tahlil? Kita kena sebut. Kali ikut kiraan kita berapa? 6 kan? Tapi kita ambil qiraat lain. Dibenarkan. Kita sebut 2 je. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey. Kalau la'i? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, nak banyaknya. Nak. Kalau la bermakna tiada. Tak ada. La ilaha. Tiada Tuhan yang disembah. Illallah. Kecuali Allah. Maka di situ berlakulah. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil. An-nafyu wal istisna. Untuk nak mengkhususkan. Kalau kita baca la'i. Sesungguhnya. Tuhan yang lain itu adalah Tuhan yang disembah. Kecuali Allah. Bahaya tak? Tak nak dengar tu Haji. Kita kan orang tasawuf. Kita orang terikat. Kamu tu bukan tasawuf. Tersawuf. Mulalah jalan dengan tasbih dia. Lepas itu, bangga diri. Bangga diri. Orang lain tak betul belaka. Aku seorang je betul. Nah. Bila bangga diri apa dia?
jatuh kepada penyakit hati. Apa makna penyakit hati itu? Ujub. Kan? Riak. Ada rujub, ada riak sebesar zarah, maka terbatal amalan-amalan yang lain. Tuan-tuan hati-hati. Nak ikut tarikat boleh, tak jadi masalah. Tapi yang betul. Kalau duduk karut lagu tu dah, orang lain tak betul belaka. Dia seorang. Dia semayang belakang imam. Imam tu tak ada pun ilmu tarikat. Dah kamu duduk ikut dia, kenapa? Jadi sombong. Jadi kita kena ada ilmu Islam. Yang kita duduk belajar bab fiqh apa, kena ada ilmu akidah, dan akhir sekali kena ada ilmu tasawuf. Tiga ilmu itu wajib dipelajari. Jangan pula kata ilmu tasawuf tu tak wajib. Salah. Dalam dekat masjid ni ada ilmu tasawuf kan? Setiap masjid kena melengkapi benda tu. Saya duduk mengajar Bahtera Penyelamat. Dalam Bahtera Penyelamat ni ada belaka tiga-tiga ilmu tu. Ya. Tafsir pun ada juga. Sebab tafsir, ada tafsir daripada fiqh, ada tafsir dari sudut akidah, ada tafsir daripada sudut ilmu tasawuf. Ayat mana? Ayat yang sama je. Jadi begitulah ya. Hebatnya kalau kita tengok Quran tak? Satu ayat tu boleh dihuraikan dari sudut tasawuf, dari sudut ibadah kan, dari sudut ilmu apa lagi? Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Nak urang dari sudut tasawuf apa dia? Kan? Ba' ada kata lil ilsaq, ada ba'ul istinafiyah. Orang tahu saya kata ba' itu ba' lil ilsaq, untuk mendampingkan. Setiap perkara itu mesti didampingkan dengan Allah. Dan Allah itu bersifat apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab itu orang-orang tasawuf yang mencapai satu tahap, dia kena sakit, dia kata rahmat juga. Dia miskin, dia kata rahmat Allah juga. Bagi orang yang tak sampai lagi tahap tasawuf, bila dapat nikmat, rahmat Allah. Bila dapat sakit, Allah tak sayang ke dia. Maknanya kita kena, Allah bagi sakit, Allah sayang tak kat kita? Sayang. Sebab tujuan sakit, Nabi SAW kata apa? Dua kan, tujuan sakit kan? Yang pertama untuk nak meningkatkan martabat seseorang. Sebab tu para Nabi pun sakit. Tiada dosa tak? Tak ada. Orang awam macam kita ni banyak dosa. Allah jadikan sakit itu untuk menghapuskan dosa. Sebab kita tidak mampu melalui amalan kita untuk nak mencapai kursi kita di syurga. Lepas tu disebut dalam hadis, setiap orang ini bila Allah takdirkan, Allah SWT dah siapkan kursi dia kat syurga. Kecuali orang yang tak nak. Kan? Tapi bagi orang yang nak, tapi dia tak ada kemampuan untuk sampai duduk kat kursi dia tu. Kursi ni bukan duduk macam ni. Kan? Tu benda gaib. Jangan pula seperti saya duduk ni. Kan? Tempat dia tadi, amalan dia tak cukup, maka Allah hapuskan maksiat-maksiat dia untuk dia sampai ke situ dengan sakit. Sebab tu ada ilmu akhlak di situ. Sakit pun Allah sayang, Allah bagi miskin pun Allah sayang. Manusia cakap apa dekat kita, kekurangan pun di dalam lingkungan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab tu kalau ngaji tasawuf, kita nak faham ayat tu tak? Dan bila kita berada tidak bersyukur pada Allah, kita rasa bersalah kan? Ilmu tasawuf ni lah yang korek kesalahan kita. Bila rasa bersalah, itulah the first step adalah untuk merasakan diri kita ni adalah pendosa. Kalau tak rasa berdosa, tak berlakulah istighfar. Rasa dah betul sama. Jadi sekadar itu saja. Jam tu pun betul. 7 lebih dah kan? Patut sampai 7 berapa pun. Saya tak tahu nak kan? Okey. Yang buku ni lah. Tak apa lah. Kan nak? Tapi bila kita datang tu, kita nak
saya nak kan saya sendiri. Sebab saya pun jahil. Nak. Belajar. Dan saya ni, tak apalah ustaz, jangan kata lagu tu. Kita sama je. Nak. Sebab tu ustaz-ustaz ni tak boleh. Dia ini berlakon seperti malaikat. Dia kena belaka. Saya gitu kok dalam bacaan. Saya belajar. Masih lagi belajar. Sebab saya bodoh. Apatah lagi dalam ilmu tasawuf. Nah. Sebab tu jangan duduk kira ustaz dah apalah ustaz. Tak. Kita sama je. Bahkan yang ada di dalam sana lebih baik daripada yang berada kat kursi ni. Dari sudut amalan dan sebagainya. Nah. Jadi sekadar itu saja pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina fathal arifin warzuqna fahman nabiyyin bija'i khatamil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashma' wa min du'a illa yustama' wa la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.